perkara T13, perbelanjaan kerana hutang negara, dan saya mahu rujuk spesifik terhadap hutang 1MDB dan dengan perjanjian Goldman Sachs dengan kerajaan Malaysia. Semalam Bagan ada bangkit bahawa semasa dia jadi Menteri Kewangan, kita mula dengan rundingan 7 bilion pampasan. Tetapi selepas kerajaan Pakatan Harapan runtuh, tak sampai 5 bulan, Ogos, kerajaan Pago telah menandatangani satu perjanjian dengan Goldman Sachs dengan jumlah hanya 3.9 bilion, iaitu 5.1 bilion kurang daripada apa yang kita mula dengan rundingan. Bukan saja itu, 2.5 bilion itu telah ditetapkan, tetapi 1.4 bilion itu dalam perjanjian itu ada klausa yang membagi leeway atau bagi ruang kepada Goldman Sachs untuk kurangkan pampasan jika kita ada asset recovery. Bermakna jika kita dapat pulihkan aset daripada sumber-sumber lain, kita boleh tolak daripada jumlah ini. Dan ini amat mengejutkan dan ini skandalous. Mengapa kita boleh benarkan Goldman Sachs untuk kurangkan pampasan daripada 3.9 bilion kurang sampai 2.5 bilion? Dan saya rasa ini sudah dibangkit oleh Titi Wangsa sebagai pengerusi 1MDB Task Force. Dia telah kata dalam perjanjian Goldman Sachs dengan Malaysia, ia adalah ragu-ragu. Kerajaan semasa tanda tangan itu tidak meneliti kesemua. Mengapa kita tak masukkan satu angka yang tetap suruh dia bayar 3.9 bilion. Jadi sekarang mereka guna peluang ini untuk runding. Kita kurangkan. Jadi kita hari ini hanya terima 2.5 bilion. Dan Datuk Andi betul, Goldman Sachs ni memang ada track record untuk bayar rasuah. Dulu mereka keluarkan bond berbilion-bilion ringgit untuk tujuan rasuah. Ini telah dibuktikan. Dan saya mahu, kerana ini perkara serius, rakyat Malaysia telah kehilangan wang akibat dicuri, dirompak satu kali. Tapi kali ini kenapa kita boleh runding satu amount yang begitu rendah? Dan saya haraplah jika kita tak boleh tolak kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang telah dapat rasuah daripada Goldman Sachs. Ini kita tak boleh tolak kemungkinan. Ataupun ini satu kecuaian. Kenapa kita tak teliti perjanjian ini? Mengapa semasa kita sign tak sampai 6 bulan dalam ada klausa benarkan Goldman Sachs kurangkan? Kapal pencerahan. Ya. Okey, terima kasih. Apa yang tu saya pun sokong apa yang Kapal kata. Tapi saya rasa Kapal lebih baik tanya Menteri MITI. Yang mana ketika itu Menteri MITI adalah Menteri Pertanian, Menteri Kewangan. Saya faham. Masa itu ada dalam kerajaan, ada dalam perbankan. Tetapi Perdana Menteri pada masa itu Pago perlu bertanggungjawab 100% kerana dia merupakan ketua negara pada masa itu, Perdana Menteri. Dan jadi saya sarankan, saya harap semua boleh terima, kita tubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI Royal Commission Inquiry, kita siasat sepenuhnya. Mengapa kita boleh tandangani satu perjanjian yang begitu berat sebelah? Kita benarkan berbilion-bilion ringgit dikurangkan daripada 7 bilion. Dan mahkamah telah putuskan semalam, Bagan pun cakap, mahkamah telah putuskan 4.5 bilion. Jadi itu patut jadi asas. Paling kurang pun kita kena angkat balik 4.5 bilion ringgit. Tapi sekarang hanya tinggal 2.5 bilion. Ini tak boleh diterima langsung. Jadi saya harap semua kita boleh sokong. Kita tubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, siasat sampai akhir. Mengapa perjanjian ini boleh kita tandatangani pada masa itu. Dan kedua, 1MDB case ini, kalau kita nak satu closure, bukan saja perjanjian dengan Goldman Sachs, ada satu hal lagi amat penting kerana orang ini sampai hari ini tak cari lagi, iaitu Jolo. Sehari Jolo ini tak dapat dicari, sehari lagi dia tak muncul, saya rasa rakyat Malaysia tidak akan dapat satu closure. Kita tak tahu apa hal ataupun apa perkara sebenar yang telah berlaku. Ada banyak kemungkinan yang berlaku. Jadi kalau sehari Jolo tak dapat cari, saya rasa kita tak tahu apa perkara sebenar yang telah berlaku. Kalau Osama bin Laden boleh dicari selepas berpuluh-puluh tahun. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat berapa, 36 berapa tu? Ya berhormat Datuk Speaker, 23 1G. 23 ini Subjudis. sebentar. Kes yang telah dibangkitkan oleh Kampa dengan penuh hormat, with due respect, sedang dibicarakan di mahkamah sekarang ni. 23 1G. Saya baru sila jelaskan kes mahkamah yang mana? Spesifik. Which case? Kes 1MDB.
1MDB ada banyak kes. Kes mana? Dengan siapa? Yalah, 1MDB dan juga Jolo. Berhormat. Itu adalah satu yang Sekarang tak ada kes lagi. Saya cakap spesifik tentang perjanjian Yang berhormat Kampar ni jadi timbalan dipertua ke saya? Tolong duduk. Biar saya kendalikan. Kalau yang berhormat Kampar rasa nak duduk sini, minta mereka undi, yang berhormat Kampar duduk sini. Kalau boleh bid saya punya undi 148, saya tahniah lah. Baik, biar saya selesaikan perkara ni dulu satu persatu ya. Yang berhormat Kota Baru, tolong ulangkan balik, saya diganggu tadi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sekejap tadi rakan saya Kampar telah membangkitkan mengenai isu 1MDB, isu watak-watak penting di dalam kes ini yang dibincangkan dan dibicarakan di mahkamah. Jadi ianya satu perkara yang bercanggah dengan peraturan mesyuarat 23 1 G. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikarangkan, cakapnya kira-kira harus mengelencongkan perkara-perkara yang sedang dibicarakan oleh mahkamah, tidak boleh ditanya berkenaan dengan apa-apa perkara yang dalam timbangan mahkamah. Sepengetahuan saya, kes yang melibatkan 1MDB, yang melibatkan watak-watak tertentu dan juga mereka yang disebutkan oleh sahabat saya Kampar tadi sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi saya mohon petua daripada Tuan Yang Dipertua, adakah perkara itu boleh dibangkitkan dalam perbahasan? Baik, Yang Berhormat Kota Baru, dalam perspektif ni, you kena yang berhormat kena differentiate soalan bertulis dan isi kandungan apa yang berhormat berbicara di dalam dewan ini. Kalau yang berhormat rujukkan kepada 23G tu, ia ada kaitan dengan 23G itu ada kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan lisan bertulis dan lisan. Ini ada kaitan ya. Manakala kalau kita nak diceritakan berkaitan apa yang dibicara di dalam ini, kena rujuk kepada perkara 36 dalam bracket 2. Ya. Itu pun tertaluk kepada evidence wise. Kalau you're not to dengan izin tidak boleh dibahas isi kandungan keterangan yang dibicarakan tersebut. Tapi kalau on the general, bagi saya tafsirkan boleh. But if you are going to bercerita barang ini telah disampaikan pada sepulan-sepulan, relevan atau tidak, boleh diterima di bawah Akta Keterangan 1960, itu tak boleh dibincangkan di dalam dewan ini. That is specific to a certain amount. But kalau berkaitan ini, saya benarkan kerana ia berkaitan cara bertulis. Okey. Kalau begitu saya menggunakan pakai standing order yang dipetik oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat memang layak duduk situ. 36-2. Yes. 36-2. Well, then Kalau saya mohon petua saja, bukan kata nak hukum Kampar. Faham, saya faham. Kalau begitulah petua Datuk Yang Petua, lepas ni kami akan bangkit semua perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah. Kalau petua membenarkan baik, seperti mana Kampar. I will take it on face value. Bagi saya kedua-duanya tidak ada sangka jahat. Kita move on to our proceeding. Kampar, silakan. Terima kasih. Arau kalah. Terima kasih kepada kebijaksanaan timbalan Tuan Yang Dipertua. Tadi saya sudah masuk warm up, momentum sudah sampai gear 4, gear 5. Jadi tak sempat nak break. Saya minta maaf, saya tak ada hasrat nak ambil peranan timbalan Yang Dipertua. Saya teruskan. Tadi saya masuk, saya kata Jolo. Kita kalau nak ada closure kepada skandal 1MDB, yang pertama perjanjian dengan Goldman Sachs, kita mesti siasat semula. Yang kedua, kita mesti cari Jolo. Kalau Amerika Syarikat boleh cari Osama bin Laden selepas berpuluh-puluh tahun, tak percaya kita tak boleh dapat cari Jolo. Jadi saya nak bagi satu carangan di sini. Saya rasa kita semua boleh setuju. Boleh tak kerajaan Malaysia kita letak satu ganjaran tunai
atas Jolo. 1 juta ke 10 juta ke. Kerana amount ini jauh lebih kurang daripada berbilion-bilion, berpuluh bilion ringgit yang telah kita kehilangan. Dan jika kita dapat Jolo, saya rasa kita boleh dapat apa sebenar yang berlaku kepada skandal 1MDB. Boleh, penang, sokong. Kita letak ganjaran tunai 10 juta atas kepala Jolo. Boleh tak? Sokong. Terima kasih, Kampar. Baik, Saya pun terima setuju. kasih Yang Berhormat Di Kampar. bulan-bulan puasa ni. Yang Berhormat, Pendang ada apa? Duduklah kalau peraturan. Dia bagi. Duduklah. Okey, dah cukup masa. Nah, apa, tadi ni Kampar. pasal apa ni, dia boleh refer dekat kes Goldman Sachs tu, apa yang boleh refer dekat Menteri Kewangan pada ketika itu, iaitu Tengku Zafrul yang duduk bersama dengan Kampar sekarang ni. Duduk. Itulah, tak payah. Ya, dah cukup. Masa tu kerajaan awak lah, Pendang. Order. Kita back to our business. Right. Baik, saya saya tambah persilakan sikit. Yang Saya Berhormat faham Pendang kita duduk banyak, untuk- tapi oleh itu kita harus siasat siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Jadi kita tubuh satu Royal Commission Inquiry, kita siasat siapa yang perlu. Dah, cukup. Dah, cukup. Okey, bertenang sekejap ya. Yang Berhormat, tolonglah di bulan puasa ni. Saya pun nak kontrol saya punya temper juga. Kita sama-sama lah ya. Beristighfar. Right.